Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kelas secara offline, iaitu pendidikan Islam. Jadi hari ini Ustaz akan mengajar ataupun sambungan ataupun ulangan pembelajaran kita berkaitan dengan bidang hadis. Jadi hadis yang kita akan belajar ialah tentang hadis iaitu yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Jadi hadis yang kita akan belajar ialah hadis yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Jadi hadis yang pertama iaitu hadis yang kita belajar sebelum ini, minggu lepas kita dah belajar dah. Hadis ialah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Maksud dia apa? Laisa minna, bukan daripada golongan kami, man lam yarham, orang yang tidak mengasihi, saghirana, orang yang lebih muda, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Nabi kata bukan daripada golonganku, dan Nabi ini tidak mengaku umat orang yang tidak mengasihi orang yang lebih tua, ataupun orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda, ataupun tidak sayang kepada orang yang lebih muda daripada kita, dan tidak pula memuliakan orang yang lebih tua ataupun tidak menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Ingat, kita ada adik, kita kena kasih dan sayang. Kita ada mak ayah kita, kita ada abang kita mesti hormat kepada mereka berdua. Tidak kiralah mak ke ayah ke cikgu pun ataupun guru kita pun kita kena hormat. Baik, seterusnya adab menghormati orang tua. Adab menghormati orang tua. Macam mana adab kita ni dengan orang tua? Adab yang pertama yang perlu kita hormati ialah memanggil dengan panggilan terhormat. Macam mana nak nak memanggil panggilan yang terhormat? Contohnya, kita memanggil mak ayah kita. Kita panggil macam mana? Ibu. Ibu ataupun ayah ataupun emak ataupun mama, papa. Tapi biasa kita panggil Umi. Umi maksudnya apa? Ibuku. Itu maksud sebenarnya kita panggil Umi tu. Umi maksudnya wahai ibuku, ya Ummi, wahai ibuku, wahai emakku. Maksudnya dengan panggilan yang sangat terhormat. Ayahku, kalau guru, wahai cikgu, wahai ustazah. Kita nak bagi Assalamualaikum ustazah, ataupun wahai cikgu, wahai guru. Kalau abang panggil abang, takkan kita panggil mu. Oi, mu. Tak ada kan. Yang kedua ialah meminta nasihat dan bimbingan. Kita perlu ada nasihat. Kita minta daripada mak ayah kita ke abang kita ke orang yang lebih tua daripada kita ni, minta nasihat. Abang, nasihat agak sikit kat adik ni. Kita ni sebagai adik, abang nak minta nasihat boleh? Ataupun kita ni cikgu, saya ni tak faham lah apa yang cikgu ajar. Kita tanya. Ataupun, cikgu, boleh tak cikgu ajar saya perlahan-lahan biar saya cepat faham. Kalau mak ayah kita, mak, ayah, boleh tak? Okey, seterusnya yang ketiga ialah memberi salam. Assalamualaikum, bagi salam. Orang yang lebih tua kita kena cepat-cepat bagi salam. Nabi pun bila jumpa je orang, terus bagi salam. Yang keempat ialah bercakap dengan bersopan santun. Kita kena cakap dengan orang tu lebih bersopan santun. Cakap dengan sopan santun. Macam mana bahasa yang baik. Contoh macam mana bersopan santun. Maafkan saya, izinkan saya. Tu boleh saya tumpang lalu. Itu bagi yang keempat, bercakap dengan bersopan santun. Kemudian yang kelima, ringan tulan untuk membantu. Kita ni kena sentiasa ringankan tulan untuk membantu. Ringan tulan macam mana? Tengok mak ayah kita tengah menyapu ke, mak tengah menyapu, kita tengah
tolong. Mak nak tolong ayah tengah basuh kereta. Mak nak tolong, ayah nak tolong basuh kereta sekali. Ringankan tulang kita. Ringankan diri kita ni untuk membantu. Yang keenam ialah bersikap lemah lembut. Kita kena sikap berlemah lembut. Macam mana sikap lemah lembut? Cakap dengan baik, tidak berkasar, tidak bercakap perkataan yang kasar dengan mak ayah kita, orang yang lebih tua pada kita. Barulah kita ni akan rasa orang tu kasih dan sayang pada kita. Bila kita hormat pada orang lebih tua, kita akan rasa sayang. Seterusnya, kesan mengasihi orang yang lebih muda. Kita tadi adab kan? Kita mula pada adab tadi, adab lebih tua. Kita sebelum kita dah belajar kan? Cuma kita pada kesan biar lebih detail sikit. Kesan mengasihi orang yang lebih tua. Iaitu kasih kepada orang yang lebih muda. Kesan dia apa? Disayangi dan dihormati. Kita ni orang yang lebih tua daripada adik-adik kita ni. Kalau kita buat baik, kita akan disayangi. Bahkan kita ni dihormati. Adik-adik kita akan hormat kepada kita. Kalau kita seorang pengawas ke, seorang guru kelas, ketua kelas, kita akan dihormati. Baik. Yang kedua, keluarga hidup bahagia. Keluarga kita akan hidup bahagia. Bila kita orang tua, kalau kita hormat kepada kita ni orang tua, kasih kepada orang muda dan saling memahami, keluarga akan hidup bahagia. Yang ketiga ialah masyarakat hidup aman. Bila kita hormat kita orang besar, hormat, kita akan rasa masyarakat akan hidup aman. Yang keempat, orang muda lebih sopan. Orang muda lebih sopan. Bila kita kasih pada orang muda ni akan rasa sopan dengan kita, akan hormat dengan kita. Itu keempat. Pertama, sayangi keluarga. Yang kedua, keluarga hidup bahagia. Yang ketiga, masyarakat hidup aman. Yang keempat, orang muda lebih sopan. Itu bagi kesan mengasihi. Dan yang kelima adalah wujud kerjasama dalam semua urusan. Bila kita saling memahami, saling membantu, saling percaya, saling sayang dan kasih, kita akan rasa keluarga ini bahagia. Baik, kesan menghormati orang yang lebih tua pula. Tadi orang lebih muda, sekarang ni orang yang lebih tua. Yang pertama ialah wujud kasih sayang antara muda dan tua. Wujud kasih sayang antara muda dan tua. Kesan bila kita menghormati orang yang lebih tua, yang pertama apa? Wujud kasih sayang antara muda dan tua. Yang kedua, kehidupan lebih diberkati. Nak berkat macam mana? Berkat ni, kita rasa kita ni bukan kaya, ataupun duit tak banyak, ataupun harta tak banyak, tapi hidup kita berkat apa? Sebab apa? Sebab kita ni di dalam rumah tangga ni, ataupun di dalam keluarga ni, kita lebih muda, kita hormat orang yang lebih tua. Itu kesan dia. Berkat akan hidup sebahagia. Yang ketiga, memperoleh ketenangan jiwa. Rasa tenangnya bila berada di keluarga yang bahagia. Sebab itulah keluargaku syurgaku, ataupun rumahku syurgaku. Keluargaku bahagia. Yang keempat, dikasihi Allah. Kesan bagi orang yang hormat, dikasihi Allah dan Rasul. Dan yang kelima, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Bila kita hormat kepada semua orang, kehidupan masyarakat akan lebih hormat, akan lebih harmoni. Itu bagi kesan menghormati orang yang lebih tua. Baik, ini kerja sekolah untuk pada hari ini. InsyaAllah boleh buka muka surat pertama, muka surat 41. Muka surat 41. Ustaz gerak-gerakkan sikit, tak apa dah. Kerja sekolah 41. Kemudian 42, 43. Boleh siapkan kerja sekolah untuk hari ini. InsyaAllah itu saja daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.